sudah pakai lah. Terima kasih kerana begini ramai datang dalam press conference yang lainnya daripada press conference yang lain. Kerana dia bukan dianjur oleh mana-mana parti. Ini anjuran saya dengan keputusan. Seperti mana tuan-tuan semua tahu, saya dengan Tuan Zali ini adalah orang lama. We have been in the same government, same cabinet during the time when saya menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun dan jadi Perdana Menteri, dan kita berada dalam kabinet. Dan pada masa itu, seperti mana kita tahu, Malaysia maju sehingga dikenali sebagai Asian Tigers. Itu hasil daripada kerja-kerja dan idea-idea dalam kabinet pada masa itu. Sekarang ni ahli-ahli kabinet pada masa itu hampir semua tidak ada lah, ataupun tidak aktif, yang masih berminat untuk melihat negara kita ini maju seperti dahulu ialah Tuan Zali dan saya sendiri. Sebab itu kami berbincang untuk mencari jalan supaya negara kita kembali menjadi negara maju semula. Kita sudah bahawa waktu ini negara kita menghadapi banyak masalah. Whole government system pun tak berjalan dengan baik. Kerajaan pun mempunyai kelebihan cuma 2 undi saja. Dan semua ahli-ahli politik di Malaysia ini hanya asyik dengan politik saja. Politik untuk menentukan kedudukan mereka. Kebanyakan mereka cuma pandang tugas mereka ialah untuk mendapat pendapatan yang lumayan, gaji yang besar. Sekarang ni menteri-menteri dapat gaji jauh lebih besar daripada dulu. Jadi masing-masing nak jadi menteri pasal dapat gaji besar. Nak jadi timbalan menteri, pengurusi syarikat, pengurusi institusi, semua ini pasal duit. Untuk menjalankan tugas memajukan negara, mereka tidak ada masa. Kerana sepanjang masa mereka berusaha untuk kekal dengan kedudukan mereka. Dan kerajaan bertukar. Ada orang yang kena beli, kena jual. Ini semua bukan politik untuk negara. Kami berpendapat bahawa kita perlu hidupkan semula dasar untuk memajukan negara. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk parti sendiri, tetapi untuk memajukan negara. Inilah sebabnya yang kami berdua datang balik untuk kita kerjasama, kerana saya pun ada sedikit pengalaman, untuk Zali pun dapat sedikit pengalaman selama 22 tahun dalam kerajaan, dan kita berpendapat bahawa pengalaman kita ini boleh kita sumbang kepada negara supaya negara kembali menjadi sebuah negara yang stabil, yang menumpu kepada kemajuan negara kita. Itu tujuan kita. Jadi sebab itu saya dengan Tuan Zali kita berfikir mendalam berkenaan dengan perkara ini, dan kita nampak ada sedikit sumbangan yang boleh kita bagi dalam bidang politik, dalam bidang pentadbiran, supaya negara kita kembali menjadi Asian Tiger. Itulah harapan kami, dan saya serah mic ini kepada Tuan Zali untuk dianya memberi pendapat. Terima kasih Tuan, dan terima kasih saudara-saudari sekalian. Ini merupakan kali pertama saya menghadiri satu press conference yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir sejak dia menjadi Perdana Menteri ke-7
Masa dia jadi Perdana Menteri ke-7, saya tak dekat dengan dia pun. Tetapi insya-Allah barangkali kita dapat bekerjasama, bertukar-tukar pendapat dan cari jalan bagaimana dapat kita memajukan balik negara kita. Kita dilanda oleh pandemik COVID-19 yang mengancam kedudukan bukan sahaja rakyat tetapi negara kita. Dan saya rasa ini sampai masanya kita mengaktifkan semula kedudukan ekonomi kita. Dan sememangnya boleh kita buat. Kalau kita tak boleh buat, berarti kita sudah menyerah balik hak kita kepada orang ramai. Jadi oleh itu saya rasa dan saya percaya, Tun yakin bahawa kita boleh pulih keadaan ini dan boleh mengembalikan keadaan yang terdapat di negara pada masa ini. Saya percaya bahawa kerajaan yang ada sekarang ini kerajaan yang tak mendapat keabsahan. Oleh kerana itu keadaannya tidak begitu stabil. Apabila kerajaan tidak stabil, kata Tun tadi majoriti 2 undi, tak ada siapa akan menaruh kepercayaan kepada keadaan bukan sahaja politik tetapi juga ekonomi. Kalaulah kedudukan terumbang-ambing macam itu, tak ada siapa nak melabur duit di dalam negara. Mudahlah tukaran asing menjunang ke bawah. Hari ini menjunam lagi. Dan dengan tukaran asing yang begitu buruk keadaannya, tak ada siapa nak bawa duit dia ke dalam negara kita. Dan kalau itu berlaku, berarti tidak akan berlaku pertumbuhan dalam ekonomi. Tak ada pertumbuhan, tak ada kerja. Tak ada kerja, muda-mudi kita terutama sekali yang lulusan sekolah menengah, sekolah tinggi, universiti dan sebagainya, baik dari dalam ataupun luar negara, akan menjadi golongan penganggur. Ibu bapa mereka dan negara mengharapkan sumbangan mereka untuk membangun negara kita. Ramai di antara yang bekerja sudah dibuang kerja ataupun kehilangan kerja. Bukan saja kerana pandemik, tetapi kerana kemelesetan. Oleh kerana tidak ada dasar yang tetap, yang tegas untuk kita meyakinkan pelabur dalam dan pelabur luar negara untuk menanam modal supaya meyakinkan mereka semua mendapat peluang bekerja untuk membangunkan negara besar. Jadi inilah masalah yang besar. Hatta banyak daripada tindakan-tindakan kerajaan bagus pada permulaannya, tetapi telah menghimpit kehidupan orang yang tidak berada. Terutama sekali golongan yang berharap kepada kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ekonomi yang beransur kepada subsistence living. Tidak ada simpanan. Kalau mereka tidak ada simpanan, berarti kalau tak kerja satu hari, keesokan hari tak dapat menyara kehidupan keluarga mereka. No food on the table. Berarti keadaannya akan bertambah buruk. Yang miskin menjadi lebih miskin. Parah kehidupannya. Dan kita semua rasa simpati. Tetapi rasa simpati saja tak cukup. Kita kena berusaha membantu mereka. And there's no one who should be deprived of food in our country. Sebab bumi kita kaya, bumi kita subur, campak apa saja dia tumbuh dengan air hujan yang banyak, yang sudah tentu menjamin bahawasanya kesuburan tanaman kita boleh menjamin makanan untuk rakyat kita. Jadi kalau kita hanya rasa simpati dengan mereka susah, tak cukup. Kerajaan yang ada kuasa mesti bertegas, mesti mempunyai rancangan membantu orang ramai. Jadi ini yang ada kerja pun hilang kerja, yang mampu bekerja tetapi disekat sana sini, tak boleh menjalankan usaha mereka. Itu tidak menjamin masa depan yang baik.
anak muda-mudi kita yang ada balik dengan harapan dapat membangun negara bersama, juga hilang keyakinan oleh kerana apa yang diharapkan mereka tidak menjadi kenyataan. Jadi oleh kerana itu, kita berharap kita boleh baiki keadaan ini. Dan saya percaya ini bukan cakap kosong. Kita akan usaha membantu rakyat supaya rakyat terbela dalam apa lapangan yang dipikir munasabah dan baik. Jadi saya percaya rakyat Malaysia sanggup tampil ke hadapan untuk membantu membangunkan negaranya sendiri. Kita orang tua ini boleh memandu mereka, memimpin mereka, memberi bimbingan supaya harapan masa depan lebih baik. This is the world of the young, and it's the tomorrow of theirs, not of ours. Jadi kita nak tolong setakat yang mampu kita lakukan supaya dapat kita, sebagaimana harapan Tun Dr. Mahathir tadi, bring back the tigers in us, and that will become another tiger of the East, insyaAllah. Jadi pandemik ini pun kita berharap kerajaan akan membuat kajian semula tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil. Banyak orang kita rasa hampa kerana walaupun ada bantuan-bantuan, tetapi sejauh mana boleh seseorang, katalah dengan bantuan 1,500 ke 1,800 bertahan dengan bantuan sebanyak itu. Padahal mereka berharap dapat bantuan sepanjang masa, dan kita tak mahu nak bantu rakyat. Kita tak mampu nak bantu rakyat. Kita mahu mereka berdiri atas kaki sendiri dengan pertolongan permulaan supaya mereka dapat membangun bersama dengan kita dengan sedikit bantuan daripada kerajaan. Itu harapan kita. Jadi saya berharap perjumpaan kita hari ini akan memulakan langkah yang baru. Langkah yang baru tidak untuk mementingkan Tun Dr. Mahathir ataupun saya ataupun sesiapa daripada kalangan kita, tetapi mementingkan rakyat lebih daripada segala-gala. Terutama sekali bagi mereka yang berpendapat terendah ataupun yang miskin, yang cacat, yang susah. Itulah orang yang kita nak tengok dapat pembelaan sewajarnya. Selain daripada mereka yang menganggur, mereka yang dipotong gaji dan sebagainya, baliklah semula. Kita nak tengok rancak semula program kita menerima kunjungan pelancong-pelancong luar negara untuk menjamin restoran kita hidup balik, hotel-hotel kita dibuka balik supaya dikunjungi oleh orang melihat indahnya Malaysia kita. Terima kasih. Ya, kita jelas tentang apa yang kita harapkan. Kerana negara kita ini negara yang kaya, mempunyai peluang yang banyak. Tetapi kalaupun kaya, kalau tak ada usaha untuk memperkayakan daripada punca-punca yang kita ada, kita tidak akan dapat dibangunkan. Sebaliknya kita dapati kemerosotan berlaku, dan kita dapati sekarang ini kalau kita lihat di Asia Tenggara, Southeast Asia, negara-negara lain sudah maju lebih daripada kita. Walaupun dulu kita adalah negara yang utama daripada segi pembangunan yang pesat. Jadi kita berharap rakyat akan faham akan perlunya mendapat kerajaan yang mempunyai minat untuk memajukan negara, bukan untuk dapat jawatan, tidak. Saya harap cadangan kita ini akan tercapai jika kita dapati wakil-wakil rakyat dalam Dewan memberi kepercayaan. Jadi inilah cara harapan kita, dan sekarang ini saya buka
isi ini untuk soal. Daniel from the Millennium. Sorry, I don't quite understand what you're suggesting. A political affinity or population? What is the prescription exactly? There is a possibility that tomorrow, when they vote for the